Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, ini adalah video react saya yang kedua ke atas video kedua Ustaz Nazrul Nasir dalam topik kenduri arwah di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Ayuh kita tonton terlebih dahulu video Ustaz, kemudian saya berikan kritikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Ini merupakan sambungan kepada video yang sebelum ini berkaitan dengan hujahan para ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan bermazhab Syafi'i dan mazhab yang lain tentang masalah kenduri pada hari ke-7, ke-3, ke-40 dan seumpamanya. Dan adakah dibenarkan oleh syarak ataupun tidak? Dan yang dikelirukan oleh sebahagian orang bahawa ianya tidak berasal daripada mana-mana sumber. Kita tengok sama-sama hadis yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ismail Ahmad Nalikut Malibari. Hadis ini menyebutkan wa akhrajal imamu Ahmadu fi zuhdi wa Abu Nu'aimin fil hilyati an Tawus qala innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'a fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Zuhud dan Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah an Tawus, bahawa sabda Nabi disebutkan oleh Sayyidina Tawus, innal mauta, ini Tawus kata innal mauta, sesungguhnya si mati, yuftanuna fi quburihim sab'a, iaitu diuji oleh Allah Ta'ala dalam kubur mereka selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Kanu di sini siapa? Para sahabat Nabi SAW. Mereka mensunatkan untuk diberi makan dan disedekahkan makanan pada hari tersebut kepada si mati. Ini pada hari ke-7. Hadza hadisus sahih. Wa hadzal haditsu sahihun kama qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Bila mana ditanya kepada beliau, lamma su'ila innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'ata ayyam. Ini ditanya kepada beliau tentang hadis si mati diuji oleh Allah dalam kubur mereka selama 7 hari. Hal lahu aslun? Adakah ada asal padanya? Fa ajaba na'am lahu aslun asil. Ada. Faqad akhrajahu jama'atun an Tawus bisanadis sahih, dengan sanad sahih. Ini dulu. Wa Ubaid ibnu Umair bisanadin ihtajja bihi ibnu Abdul Bar wa huwa akbaru min Tawus bitabi'in. Dan Ubaid bin Umair dengan sanad yang dihujahkan dengannya oleh Imam Ibnu Abdul Bar, menjadikan sanad Ubaid bin Umair sebagai hujah, dan dia lebih besar daripada Tawus di kalangan tabi'in. Bal qila, bahkan dikatakan Ubaid bin Umair innahu sahabi li'annahu wulida fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dilahirkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'du zamani Umar di Makkah, dan dia pernah hidup pada sebahagian zaman Sayyidina Umar di Makkah. Wa Mujahid. Wa hukmu hadhihi riwayatis salas, tamam, dan juga ada lagi riwayat daripada siapa ni? Riwayat Mujahid. Wa hukmu hadhihi riwayatis salas hukmul marasilil marfu'ah. Riwayat siapa? Riwayat Tawus, riwayat Ubaid ibni Umair dan riwayat Mujahid. Ketiga-tiga ini adalah riwayatnya hukum mursal marfu'ah. Lianna ma la yuqalu min jihatir ra'i. Ini kerana apa? Dipanggil marasil marfu'ah karena dia bukan min jihatir ra'i, bukan daripada pandangan. Karena yuftanuna fi quburihim, ini adalah urusan yang berkaitan dengan alam ghaib, dan dia tidak boleh dilakukan dengan ijtihad. Dia sudah tentu diambil daripada ambilan yang diambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya. Dan ini Tawus, Sayyidina Tawus adalah tabi'in. Sayyidina Ubaid berlaku khilaf, adakah dia tabi'in ataupun sahabi. Semuanya meriwayatkan hadis yang sama. Idza jaa an tabi'in yakunu fi hukmil mursalil marfu'. Jadi kalau dia datang daripada seorang tabi'in, maka hukumnya adalah hukum mursal marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana mursal pada sudut sanad
tapi marfu' pada sudut lafaz matannya ataupun makna matannya tersebut. Kama bayyanahu a'immatul hadis. Wal mursal hujjatun 'indal a'immatis salasah. Di sisi para ulama yang ketiga, mazhab al-Imam Abu Hanifah, mazhab al-Imam Malik, mazhab al-Imam Ahmad, mursal adalah hujjah di sisi mereka. Wa kadza indana, di sisi mazhab kita Syafi'i, idza i'tadada, kalau dikuatkan. Wa qad i'tadada mursalu Tawus bil mursalainil akharain, maka mursal Tawus dikuatkan dengan marasil yang lain, iaitu mursal Imam Mujahid dan mursalnya Ubaid ibn Umair. Tamam. Bal idza qulna bi subuti suhbati Ubaid ibn Umair kana muttasilan. Baik, kalau kita katakan, kata ini siapa jawapan siapa ni? Ini jawapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, kalaulah kita katakan bahawa sabitnya suhbah Sayyidina Ubaid bin Umair ini adalah sahabat Nabi, maka kana muttasilan lin Nabi, maka dia bersambung terus dengan Nabi SAW, maka dia akan jadi hadis yang mauquf. Mauquf pada beliau dan marfu' pada apa ni maknanya. Wa biqaulihi al-ati 'anis sahabah kanu yastahibbuna ila akhirih. Nah, lima ya'ti anna hukmuhu hukmul marfu' 'ala al-khilaf fihi. Wa fi ba'di tilka riwayat ziyadah, dan ada sebahagian riwayat lagi tambahan, innal munafiqa yuftatanu 40 sabahan. Munafik akan difitnah ataupun diuji selama 40 pagi. Wa min thamma, dengan situ sahha an Tawus aidan annahum kanu yastahibbuna an yut'ama 'anil mayyiti tilkal ayyam. Untuk diberi makan ataupun dengan makna kita buat jamuan makan bagi si mati pada hari-hari tersebut. Jadi ada dalilnya. Ada dalil hari ke-7, ada dalil hari yang ke-40, ada dalil hari yang seumpamanya. Jadi jangan lepas ni tanya pula, mana pula dalil hari ke-3? Yang ni nampak sangat tak faham. Nah, sedangkan dah sebut dah, kata kalau kata hari ke-7 boleh dan seumpamanya, maka dilakukan tadi untuk apa? Niatnya bagi memberikan sedekah kepada si mati dan tarahum. Dan disebutkan di sini apa? Wa hadza min babi qauli tabi'i kanu yaf'aluna. Jadi ini kata sah, kata ini sunat bagi. Kenapa? Karena kanu yaf'aluna. Kanu yaf'aluna sini maksudnya apa dia? Para sahabat melaksanakan perbuatan tersebut. Jadi ada yang mengatakan ini bukan amalan Hindu dan seumpamanya, dan ini adalah fitnah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Hati-hati. Ni yang menyebutkan benda tanpa ilmu, dan mereka mengatakan bahawa kita menyebutkan tanpa dalil. Dan ini disebutkan dalilnya oleh para ulama. Dan kesemua yang dilakukan oleh para ulama ada dalilnya. Fihi qaulani ahli al-hadits wal usul, ahaduhuma annahu aidan min babil marfu' wa anna ma'nahu kana an-nas. Nih, dan maknanya apa dia? Manusia yaf'aluna dzalika fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, perbuatan ni bagi makan hari ke-7, hari ke-40, ini dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lamu bihi. Dan Nabi mengetahui perkara tersebut. Dan Nabi tidak ingkar. Wa yuqirru alaih, dan diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watsani in annahu min babil azwi ila sahabah. Ini disandar kepada para sahabat. Dunan tihai, ada dua pandangan maksudnya. Kalau mereka mursal, kalau maksudnya hadis ini mursal, hanya disandar kepada para sahabat. Kalau Sayyidina Ubaid bin Umair sahabat yang berlaku khilaf, maka disandar terus kepada para sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi SAW. Jadi kedua-duanya pada zaman salaf. Wa ala hadha qila innahu ikhbar an jami'is sahabah fayakunu naqlan lil ijma'. Kalau kata kanu yaf'aluna, kanu yastahibbuna, maknanya mereka mensunatkan. Baik, kalau kata mereka mensunatkan, jadi maksudnya ini naqal daripada para sahabat, dan ia seolah menakalkan ijma' para sahabat bahawa mereka bersetuju dengan perbuatan tersebut. Wa qila an ba'dihim, sebagian kata ni sebahagian sahabat. Okey, kalau kata macam tu, dan ini dirajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Wa qala Rafi'i, kalau dikatakan macam tu sebahagian sahabat saja, bermakna bukan ijma' lah. Jadi perbahasan kita bahas hari ini, kalau yang tak faham, jangan sebut kata ini apa pusing-pusing saya tak faham. Tak faham maknanya kamu tidak jelas lagi dengan ilmu alat, dengan masalah hukum hadis dan juga tentang masalah bacaan kitab. Jadi tak perlu masuk campur dan tak perlu komen. Tapi kalau kata kamu faham perbahasan kitab ni, al-labib takfil isyarah. Orang cerdik cukup dengan satu isyarat sahaja. Wal balid yaqra' bil 'asa. Mana kalau orang yang bodoh perlu dipukul dengan kayu sebenarnya. Dia bukan bagi isyarat, ni kita dah bagi kitab dah. Tu pun masih lagi sombong. Qala Rafi'i,
mislu hadzal lafzi mislu hadzal lafzi yuradu bihi annahu kana masyhuran. Jadi saya rasa fatwa di sini adalah fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan Imam Ibnu Hajar Haytami juga adalah imam kabir dalam ilmu hadis, bukan al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dan kata qala Rafi'i mislu hadzal lafz yuradu bihi annahu kana masyhuran fi dzalikal ahdi min ghairi nakir. Maka Imam Rafi'i kata kalau dengan lafaz kanu yastahibbuna, maka lafaz ini menunjukkan bahawa ianya adalah masyhur pada zaman tersebut, pada zaman sahabat Nabi dan pada zaman tabi'in, dan tidak ada yang mengingkari perkara tersebut. Dan ini disebutkan juga dalam riwayat yang sebenar Al-Imam Abdul Razak dan seumpamanya. Tamam. Baik. Wa amma, tengok di sini. Wa amma ma zukira fi ba'di kutubil fiqh. Manakala yang disebutkan dalam sebahagian kitab-kitab fiqh. Fi syarhil muhadzab, contohnya dalam majmu'. Ini mereka selalu nukil. Ini saya sebut dah. Kelompok ini dia suka ambil ikut nafsu dia. Dan dia tidak menggabungkan kalam para ulama dan fuqaha dalam memahami masalah ni. Wa tuhfah, dalam tuhfah. Dan tuhfah ni Imam Ibn Hajar sendiri jawab masalah boleh untuk kumpul. Nah, dan dalam tuhfah ni pengarang dia sendiri pun sebut kalau kata mereka faham salah, bermakna mereka tidak baca dengan jelas kalam Imam Ibn Hajar. Apa dia yang disebut dalam tuhfah dalam syarah muhazzab? Min anna ma'tida min ja'li ahli al-mayyit ta'aman liyad'u an-nasa alaihi bid'atun. Ini kalau kata mereka kata kitab-kitab ni sendiri sebut bahawa kebiasaan orang berkumpul mengambil ahli mayat, menjadikan ahli mayat buat makanan dan seumpamanya, panggil untuk makan dan seumpamanya adalah bid'ah, mustadillina bima ruya an Jarir bin Abdullah, dan mereka berdalilkan dengan dalil ni. Ini dalil ni cukup masyhur yang mereka gunakan. Kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami mengira bahawa berkumpul kepada si mati, ahli si mati, dan buat makanan termasuk setelah kematiannya, setelah dikebumikan, termasuk niyahah, termasuk dalam bentuk ratapan. Fahuwa, tengok macam mana ulama faham, fahuwa hukmun li naw'in qas, dia hukum kepada jenis tertentu sahaja, mimma atida fi ba'din nawahi, yang berlaku kebiasaan di sebahagian tempat yang mana perhimpunan tersebut syabih bin niyahah. Seakan-akan mereka ni suka kumpul dan kemudian nak menjerit-jerit dan juga untuk meratak-ratak. Bihaitsu yuhissu lil buka'i wan niyahah 'alal mayyit. Yang mereka nak bagi orang teriak-teriak dan juga orang meratap dengan kematian tersebut. Hadza zahirun min ibaratihim. Ini zahir dalam ibarat mereka. Yang mereka melarang tadi pada sudut tertentu. Nau' khas, bukan dengan semua keadaan. Maka kalau digunakan perkataan Imam Sayyidina Jarir bin Abdullah untuk melarang semua bentuk perhimpunan, maka macam mana kita nak larang dengan hadis ni? Kana yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Baik, jangan kamu sebut pula kata mereka cuma sunat buat makanan, tak suruh pun buat kenduri. Ni apa benda ni? Baik, kalau suruh buat makanan, sama ada berkumpul di rumah si mati ke ataupun berkumpul di rumah siapa pun, yang penting ada tak berlaku benda tersebut, berlaku. Jadi saya heran ketika mana ada orang baca kitab Syekh Abdul Rahman Bawa. Kemudian bila kita sebut sunat buat makanan kepada fuqara dan juga si mati, ni seperti yang dinukilkan, yang saya sebut tadi. Ni ada seorang menulis ni. Dia kata tak disebut pun oleh Syekh Abdul Rahman Bawa dalam kitab ini bahawa disunatkan untuk kita buat kenduri di rumah si mati tersebut. Jadi kesalahan saya, kefahaman saya telah salah dalam memahami masalah yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman Bawa. Salah sekarang ni. Syekh Abdul Rahman Bawa ni guru saya. Dan kemudian saya tanya sendiri kepada para ulama di Malebar kefahaman yang saya faham, dan mereka juga bersetuju dengan fahaman yang kita bawa. Dan ini sendiri disebut oleh Syekh Ismail Nalikut dan daripada Malebar, dan beliau menyatakan sendiri apa yang telah dilaksanakan oleh para ulama ahli sunnah kita dan Asy'ariyah dan juga mazhab Syafi'i. Maka qala sahibul mirqah kata apa? Yambaghi an yuqayyida kalamahum binaw'in qas. Maka yang dilarang tadi ni adalah pada jenis yang tertentu saja. Min ijtima'in yujibu istihya ahli al-mayyit. Nak bagi ahli al-mayyit ni akan menyebabkan jadi niyah. Fa yut'imunahum karban. Lalu diberi makan tadi apa ni orang panggil apa? Nak bagi sedih-sedih dan seumpamanya. Sedangkan disunatkan untuk kita memberi makan tadi kalau dengan niat untuk apa? Untuk tasadduq 'anil mayyit, dan makruh ala sabili tahazzun wan niyahah. Dan ini tidak ada larangan sedikit pun untuk berhimpun, seperti yang telah kita nyatakan pada video yang pertama, hatta pada hari pertama sekalipun
atau hari kedua ataupun hari ketiga dan seumpamanya, tidak ada larangan daripada syarak. Yang dilarang adalah menyibukkan si mati dan juga melakukan kesedihan pada waktu tersebut dengan tujuan bersedih. Itu yang dimakruhkan dalam syarak. Dan kalau digunakan dengan duit harta mayat ataupun harta anak yatim, maka ketika tadi barulah hukumnya jadi haram. Kalau tidak berlaku macam tu, maka tidak ada pertentangan pun di kalangan para ulama. Baiklah, kita sudah pun menontonnya. Dalam video tersebut kita dapat dengar Ustaz membaca satu kata pepatah yang kalau orang bodoh perlu dipukul dengan kayu. Di akhir kritikan ini, para penonton sekalian boleh nilai siapa yang sepatutnya perlu dipukul dengan kayu. Okey, tak. Itu sekadar jenaka sedikit ya. Kita tak ada nak pukul-pukul. Kita melakukan perbincangan ilmiah ataupun di sini kritikan ilmiah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sebelum ni video ulasan, video react sekarang jadi kritikan? Sebabnya, sebelum ini telah saya tunjuk bagaimana Ustaz Abdul Kadir Sahak dengan begitu hormat bertanya kepada Ustaz Nasrul dan menggelar Ustaz Nasrul dengan yang bahagia Ustaz, yang berbahagia Ustaz. Saya tengok dalam kitab ni lain kan. Jadi kita mengharapkan penjelasan yang secara terhormat juga daripada Ustaz. Tetapi kita dapat lihat dalam video tadi, Ustaz kata tengok orang ni kan, dia tunjuk phone. Dalam phone tu ialah daripada Facebook Ustaz Abdul Kadir Sahak. Jadi kita lihat Ustaz Nazrul ni dia hendak bertegas, maka saya pun bertegas dan daripada react menjadi kritikan. Okey, ayuh kita mulakan kritikan pertama. Ustaz menyebut tentang hujahan para ulama ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah bermazhab Syafi'i. Halo Ustaz, Ustaz nak bincang bab akidah ke Ustaz nak bincang bab fiqh? Kalau ahli sunnah wal jamaah, kalau Asy'ariyah itu dalam bab akidah, itu dalam topik akidah. Padahal Ustaz nak bincang tentang hukum melakukan kenduri arwah setelah berlakunya kematian. Ia adalah dalam perkara fiqh. Maka mazhab Syafi'i sudah. Tak payah nak sebut ahli sunnah wal jamaah. Tak payah nak sebut Asy'ariyah. Bagi orang yang tidak tahu, dia nampak macam canggih. Tapi bagi orang yang bijak, dia dapat lihat bagaimana tidak bijaknya orang yang mengaitkan ahli sunnah wal jamaah dan juga Asy'ariyah dalam topik yang berkaitan dengan fiqh. Itu yang pertama. Kritikan kedua, Ustaz membaca riwayat daripada Tawus, seorang tabi'in. Ustaz membaca bagaimana para sahabat memberi makanan setelah kematian, ataupun ia adalah amalan para sahabat di zaman Nabi ataupun para sahabat itu sendiri. Jadi kita sedang bincang tentang apa yang berlaku di hadapan Rasulullah SAW atau para sahabat atau tabi'in. Ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan salaf. Tak ada Asy'ariyah. Zaman tu mana ada Asy'ariyah? Tak ada. Yang ada ialah salaf dan orang masa kini yang nak ikut. Orang-orang pada zaman awal itu, nama mereka, gelaran mereka ialah Salafiyah. Asy'ariyah selepas itu ya. Jadi jangan nak kaitkan Asy'ariyah dengan para sahabat, para tabi'in yang tak ada kaitan dengan Asy'ariyah. Itu kritikan kedua. Kritikan ketiga, Ustaz buka kitab, Ustaz sebut tak nama kitab. Kenapa Ustaz buka sekejap, Ustaz tutup kejap, kemudian buka balik? Kenapa nak rahsia-rahsia? Apa judul kitab? Apakah ia kitab yang muktabar dalam mazhab Asy-Syafi'i? Apakah ia sesuatu yang Ustaz pun ragu-ragu sebab tu macam sembunyi kan. Kemudian nama pengarang. Kenal ke? Saya tak kenal. Para penonton kenal ke? Apakah beliau itu daripada kalangan para ulama muktabar mazhab Asy-Syafi'i yang menyampaikan kaul muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Semata-mata satu kitab. Semata-mata buka satu kitab yang namanya pun Ustaz sembunyikan. Sebut pun tidak, tunjuk pun tidak, di situ telah menimbulkan keraguan dan kemuskilan kepada sesiapa yang berfikiran kritis. Kritikan ketiga. Kritikan keempat, Ustaz membaca teks nukilan kata-kata yang pada awalnya Ustaz kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Ustaz kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian saya rasa Ibnu Hajar Al-Haytami, saya rasa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Halo, Ustaz baca kitab, Ustaz tak tahu ke itu kata-kata siapa? Apakah ia Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Ibnu Hajar Al-Haytami? Saya rasa ini ilmiah dari sudut macam mana ni? Okey, tak apa, saya tolong jelaskan. Itu adalah kata-kata, nukilan kata-kata Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat tahun 974 Hijrah daripada kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra
sila rujuk jilid 2 muka surat 30. Semata-mata baca kitab tapi tak tahu Ibnu Hajar yang mana, sesuatu yang bagi sesiapa yang cakna tentang nukilan. Sebab bila kita baca kitab, orang tu sebut nama, dia nukil daripada sekian-sekian. Kita nak tahu siapa sekian-sekian tu kan. How come you just saya rasa ingat ni masakan ke? Saya rasa ni manis, saya rasa ni masin. Okey, kritikan kelima. Dalil, okey, dalam riwayat, dalam yang nukilan tu ada dalilnya tentang hari yang ke-7 dan ada dalilnya hari yang ke-40. Ustaz sebut dalil. Ustaz perasan ke tidak? Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah hanya mensahihkan riwayat yang menerangkan hari ke-7. Hari ke-40 beliau sekadar menyebut ada satu lagi riwayat tanpa beliau mensahihkannya. Dan sesiapa yang ada sedikit fikiran yang kritikal akan nampak betapa anehnya riwayat tersebut. Okey ya. Keanehannya paling kurang dua lah. Pertama, adakah para sahabat ni mereka mensedekahkan makanan lalu diniatkan pahalanya kepada orang munafik? Halo? Okey, orang munafik ni sebahagian kita tak kenal. Sebahagian kita boleh tahu. Antara ciri-cirinya, sebagaimana dalam sebuah riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud, kami dapat mengenal orang-orang munafik pada zaman kami apabila mereka tidak hadir solat berjamaah, khasnya isyak dan subuh. Okey, katakan sekarang ni kita kenal siapa orang munafik tu. Lalu para sahabat ni, radhiyallahu anhum, mensedekahkan makanan dan meniatkan pahalanya kepada orang munafik. Dan orang munafik ni pula fitnah mereka, soal jawab mereka dalam kubur 40 hari saja. Ringannya amalan ataupun ringannya ujian mereka dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila pada masa kini adanya orang yang membuat kenduri arwah pada hari ke-40, arwah mereka tu orang munafik ke? So simple. Okey, katakanlah si fulan ni ibu dia meninggal dunia. Lalu pun dia pun membuat kenduri pada hari ke-40 dan disedekahkan. So hari 40 tu berdasarkan riwayat tadi tu untuk orang munafik. Jadi ibu dia tu orang munafik ke? Takkan tak boleh fikir kot. Semata-mata dalam kitab, bukanlah dalil, bukanlah hujah. Sebab tu kita menggunakan akal untuk menganalisa. Okey, baik. Kritikan ke-6. Ustaz menukil kata-kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah bahawa perkara ini diamalkan baik pada zaman Rasulullah SAW dan baginda tidak mengingkarinya, sunnah takririyah, ataupun pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Baik, itu kita maklum sebab ini ialah mensedekahkan makanan lalu meniatkan pahala sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. Kita bukan berbicara tentang kenduri. Okey, apa beza antara kenduri dengan mensedekahkan makanan? Nanti saya akan jelaskan dalam kritikan yang lain sebab Ustaz nampaknya masih keliru dalam hal ini. Baik, kritikan yang ke-7. Ustaz membaca hadis Jarir lalu berkata ini adalah khas di sebahagian tempat. Ayuh kita rujuk terlebih dahulu hadis Jarir. Ia dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah sebagaimana tangkap layar hadis nombor 1601 atau penomboran lain hadis nombor 1612 dengan darjat yang sahih di mana seorang sahabat nama dia Jarir bin Abdullah Al-Bajali qala kunna naral ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata tu'ami minan niyaha. Kami, yang ini para sahabat, memandang berhimpun pada keluarga ahli mayit, keluarga yang baru mengalami kematian dan disediakan makanan adalah dari bentuk meratap. Okey, jadi ini riwayatnya. Sekarang apabila ustaz ataupun pengarang kitab tu nak kata ini khusus, ini khas bagi sebahagian tempat yang mereka meratap, kena bawa dalil bahawa ini khusus, kena bawa qarinah bahawa lafaz ini sesuatu yang umum dikhususkan kepada sesuatu yang lain. Tak boleh semudah-mudah berkata ini khusus pada sesuatu tempat. Tak boleh sebab yang Jarir berkata kunna naral ijtima' adalah kami memandang. Kami ni para sahabat memandang. Ini adalah statement yang general. Kalau nak kata ia khusus kepada tempat-tempat yang mereka ni meratap berlebih-lebihan, kena bawa dalil bahawa riwayat ini adalah khusus. Baik, ini kritikan ke-7. Kritikan ke-8. Yang ini serius. Okey, Ustaz kata kalau hadis Jarir yang baru saya baca ni melarang semua bentuk perhimpunan, maka bagaimana kita nak larang apabila dibanding dengan hadis Tawus? Okey, hadis Tawus yang mula-mula itu bahawa
mayat ni apabila mati diberi ujian ataupun diberi soalan dalam kubur selama 7 hari, maka diberi makan pada hari ke-7. Bagaimana nak dibandingkan dengan hadis Jarir yang kami memandang berhimpunnya di rumah ataupun tempat ahli mait dan penyediaan makanan termasuk dalam bentuk meratap. Sangat mudah. Para penonton yang dirahmati Allah, hadis Tawus itu ialah memberi orang makan. Hadis Jarir ialah jangan buat kenduri di sisi ataupun di tempat orang ataupun keluarga yang baru menghadapi kematian. Saya bagi contoh. Katakanlah saya ada ahli keluarga yang meninggal dunia. Maka saya mengamalkan hadis Tawus tersebut dengan saya beri makan kepada orang miskin tanpa perlu saya buat kenduri di rumah saya ataupun di masjid surau berdekatan. Sama ada kalau saya kenal orang miskin, saya bagi makan, atau saya hubungi mana-mana NGO atau orang peribadi yang saya tahu mereka ini memang mengurusi, memang menyantuni keluarga-keluarga yang miskin. Saya telefon saja, ni saya nak bagi makan kepada keluarga miskin ini, untuk makanan sekian-sekian, ni saya bank in duitnya. Tanpa buat kenduri di rumah. Ini hadis Tawus. Hadis Tawus kita bagi makan kepada orang. Hadis Jaril melarang buat kenduri. Ingat, nampak tak? Yang saya garis kamerah tu. Al-ijtima'i. Berhimpunnya. Ila ahlil mayiti. Kepada ahli mayit. Kepada keluarga yang baru mengalami kematian. Wasana'ata tu'ama. Wasana'ata tu'ami. Dan disediakan makanan. Ada makan-makan. Dalam bahasa kita kenduri lah. Yang kenduri tu maknanya saya di rumah saya ni. Saya kena uruskan buat kenduri. Kena panggil catering ke, kena panggil orang nak masak-masak ke, nak kena panggil pasang kemah ke, meja, nak kena kemah-kemah rumah apa semua tu. Ataupun kalau nak buat di surau ataupun di masjid. Itu namanya kenduri. Jadi hadis Tawus memberi makan dan memberi makan kepada orang mengikut kemampuan masing-masing. Nak bagi makan seorang-seorang, nak bagi makan 2 orang, 3 orang mengikut kemampuan masing-masing. Tapi kalau buat kenduri of course takkan nak jemput 1/3 daripada ahli Korea saja. Kan? Mestilah kalau kita dah hantar jemputan melalui WhatsApp ke, kita letak notis kat surau, kat masjid ke, orang pun akan tahu, orang pun nak datang. Datang tu ramai pula, 100 orang, 200 orang. Paling-paling kurang pun mungkin 50 lah kalau di kampung ke apa kan. Dan itu menelan belanja yang banyak dan banyaknya kesukaran dan banyaknya hal-hal lain. Dan bila berhimpunnya itu adalah satu bentuk meratap. Kerana bila datangnya orang, ahli keluarga akan teringat kepada yang arwah yang baru meninggal dunia, mereka akan bersedih apa semua tu. Jadi terdapat perbezaan yang sangat mudah untuk dibezakan antara memberi orang miskin makan dengan berhimpun bersama ahli keluarga yang baru mengalami kematian dengan diberi jamuan makan. Sangat mudah. Macam mana Ustaz tak boleh bezakan? Ustaz pula siap mengkritik bila dikatakan, sebab macam Syekh tu dalam kitabnya Khulasah Al-Fiqh Al-Islami ala Mazhab Al-Imam Syafi'i pun berkata kan, disediakan makanan, diberikan makanan. Dia dimasukkan diberikan makanan tanpa buat kenduri di rumah. Buat kenduri di rumah macam-macam perkara yang kita kena organize. Beri makan sama ada kita sendiri bagi, ikut kemampuan, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Atau macam sekarang ni ada saja NGO, orang-orang yang mengurusi keluarga miskin apa semua, kita telefon saja, minta tolong belikan makanan bagi, dan ini duit saya transfer online, dan kita tak payah nak sebut kat dia. Sama sendiri-sendiri kita niatkan bahawa pahala sedekah makanan yang kita berikan itu, kita niatkan ataupun kita doakan Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikannya kepada ahli keluarga kita yang baru meninggal dunia. Okey. Kemudian ada perbezaan lain antara kenduri dan memberi makan. Kenduri, walaupun orang sebut dengan mulut sebut bahawa bagi makan, lepas itu pahala bagi makan tu disedekahkan kepada orang yang baru meninggal dunia, tetapi cuba nilai sejujurnya ya. Okey. Kenduri tu nak sedekah pahala ke atau sebagai upah sebab mereka datang untuk baca surah Yasin, untuk tahlil, untuk zikir, untuk doa. Ia adalah sebenarnya upah. Walaupun taklah sebut upah, jangan sebut upah, tak baik kan. Tapi sebenarnya ia adalah upah. Sebab cuba panggil orang baca Quran, baca tahlil, baca doa, lepas tu tak bagi apa-apa. Okey, itu malam pertama lah. Malam ketiga dia orang mari lagi tak? Tak mari dah. Okey, siapa yang kata mari tu berpijaklah di dunia nyata. Sebab mereka mari pun sebab lepas itu ada makan. Tuan rumah pun sediakan makanan,
indirectly, walaupun tak nak mengaku, sebagai upah kepada mereka yang datang membaca Al-Quran. Jadi bila dah bagi upah kepada membaca Al-Quran, zikir dan doa tu, dah masuk bab lain lah kan? Okay. Jadi yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, baik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun selepas kewafatan baginda, ialah dengan ikhlas mensedekah makanan kepada orang yang telah pun meninggal dunia, dan diniatkan pahala sedekah itu kepada orang yang ahli keluarganya yang baru meninggal dunia tanpa buat kenduri. Jadi ini beza antara kenduri dan memberi makan. Saya hairan bagaimana Ustaz Nasrul tidak boleh faham perbezaan antara ini. Memberi makan ada disebut dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i. Adapun kenduri, itulah yang dilarang berdasarkan hadis Jarir, dan mereka tidak memahami hadis Jarir itu spesifik kepada lokasi tertentu yang suka meratap, tetapi mereka memandang ia adalah umum kepada apa jua perhimpunan di sisi keluarga yang baru mengalami kematian. Baik, kritikan ke-9. Kenapa dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dan dalam kitab Khulasah Al-Fiqh Al-Islami ala Mazhab Al-Imam Syafi'i, yang sebagaimana yang telah saya baca dalam video pertama, tidak menyatakan sebagaimana yang Ustaz nyatakan. Yang Ustaz nyatakan itu bahawa hadis Jarir ini hanya spesifik, hanya khas kepada tempat-tempat yang orang suka meratap lebih-lebih itu pandangan pengarang itu saja sebenarnya. Dan apakah itu pandangan kaul muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i atau kaul yang entah dah keberapa, sebab dalam mazhab Asy-Syafi'i kita maklum ada khilafnya. Dan ada pandangan yang diangkat menjadi kaul muktamad. Di bawah tu ada kaul-kaul yang lain. Jadi itu kaul yang keberapa sebenarnya? Okay, sebab tu tadi saya tanya, saya kritik, kenapa Ustaz tak bawa kitab yang masyhur, yang muktabar, yang disusun oleh imam yang besar, imam yang muktabar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa bawa kitab yang judulnya pun macam disembunyikan? Nama pengarang Ustaz sebut yang saya tak kenal, para penonton pun mungkin tak kenal. Kenapa tak bawa kalam Imam An-Nawawi? Kenapa tak bawa kalam Ibnu Hajar Al-Haytami sepenuhnya dalam hal ini? Kenapa hanya baca penjelasan beliau tentang darjat hadis, tetapi yang selanjutnya tidak boleh baca? Sebab kalau baca Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau pun menguatkan, menerangkan memberi makan kepada orang miskin tanpa buat kenduri di rumah ataupun di masjid apa semua tu. Beza kenduri dengan memberi makan. Saya dah ulang 2-3 kali dah. Tak payah ulang lah ya. Para penonton boleh membezakannya. Baik. Kritikan ke-10. Jadi Ustaz mendakwa bahawa dia mengaji kitab tu, dia tanya dengan guru dia, alo, Ustaz mengaji, berguru tentang kitab tu. Ustaz tak boleh bezakan pun Ibnu Hajar yang mana. Ustaz berguru macam mana? Saya yang tak, orang dakwa tak berguru ni pun, tengok yang Ustaz baca, saya tahu ini Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ustaz yang mendakwa diri Ustaz berguru dengan pengarang kitab tu ke apa, tak boleh bezakan. Kan, jadi Ustaz berguru macam mana ya? Tanya saja. Baik, dan yang ke-11, Ustaz mengakhiri video tadi di hujungnya, tidak ada pertentangan pun di kalangan para ulama. Para tu siapa? Yang kita tahu seorang saja. Yang Ustaz sebut namanya yang kita tak kenal, kitabnya pun kita tak tahu. Kalau nak sebut para ulama, dalam hal yang saya kata tadi, antara riwayat Tawus dan riwayat Jarir, tidak ada pertentangan, di mana riwayat Tawus ialah kita, orang yang baru mengalami kematian, memberi sedekah. Outwards, not in his house, not in his halaman ke apa, outwards. Itu memang maklum, tak ada siapa pertikaikan. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i memang ada sebut. Tapi buat kenduri, berhimpunnya orang di sisi keluarga si mati, baik di rumahnya ataupun di surau berdekatan, apa yang orang sekarang buat, dengan disediakan makanan, itu termasuk dalam meratap. Itulah yang mereka tegah, ya, itulah yang mereka tegah dalam kitab-kitab mereka. Baik, demikian beberapa kritikan saya terhadap penjelasan ataupun video kedua Ustaz Nazrul dalam topik ini. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.